Kita masih lagi belajar mengajar kitab Hidayatus Salikin, iaitu ilmu tasawuf. Kita nak menghadap Allah, biarlah keadaan kita bersih, kan? Kita nak menghadap raja pun kita kena ada adab dia, kan? Macam kita duduk makan, kita makan coklat ke apa, kita pastikan mulut kita bagi bersih sebelum nak bersembang dengan orang. Kenapa dia? Takut kotor. Ni pula kita nak menghadap Allah, jangan bagi kalbu kita kotor. Inilah mengaji ilmu tasawuf. Nah, begitu. Biarlah kita sembah Allah. Yang sanalah Allah nak tengok kalbu kita. Allah tak tengok pada kain serban kita, Allah tak tengok pada jubah kita, tapi Allah nak tengok di kalbu kita. Bagi bersih kalbu kita. Walaupun tengok orang tak semayang, jangan benci pada dia, tolong doa pada dia. Tengok orang berkelakuan minum arak, berjudi, jangan benci dia, tolong doa kat dia, tolong doa kat dia, ya. Hari ni kita ada, terutamanya jiran ada anak isap dadah. Oh, benci kita dengan mak bapa sekali kita benci. Ini lagi teruk. Jangan. Allah tak ajar kita macam tu. Cuba tengok satu hadis yang selalu kita duk dengar. Badui datang masjid kencing. Pernah dengar tak tentang hadis tu? Berapa kali tak tahu kita dah dengar dah hadis tu. Badui datang masjid kencing. Sahabat ni nak kejar, nak tabuh atas belakang, apa hal pergi kencing dalam masjid. Nabi cakap apa? Jangan pukul dia, jangan pukul dia. Bahkan suruh cuci air kencing pula. Ni pengajaran dia, kan? Kita hari ni tak tengok orang tak sembahyang, tengok orang tak pakai tudung, jangan benci dia. Ya Allah, bagilah taufik dan hidayah kepada dia. Pasal apa? Engkau bagi kepada aku secara percuma, tidak seperti dia. Bagi kepada kita, syukur kepada Allah. Macam tu. Nah, jangan benci. Itu ilmu. Hati bagi bersih macam tu. Kalau kita tengok orang kita benci, hati kita masalah. Hati kita masalah. Begitu. Itu dia hanya diajarkan kepada kita. Pasal yang pertama, muka surat berapa ni? Muka surat 8. Kat situ ke? Betul tak situ? Muka surat 8. Pasal yang pertama, kelebihan ilmu yang bermanfaat. Kita belajar ilmu, bukan diri kita dulu, ilmu dulu. Kalau kita belajar ilmu yang bermanfaat, apa kelebihan untuk kita? Begitu. Kelebihan ilmu yang bermanfaat itu banyak, dia kata. Tersebut di dalam Al-Quran terlalu banyak, hadis pun tak tahu berapa banyak. Kelebihan orang yang menuntut ilmu yang bermanfaat. Ni kita sanggup bersusah payah duduk sini. Lebih baik kita pergi tengok bola, tengok berita, kan lagi bagus, kan? Bersusah payah. Apa kelebihan yang kita dapat? Dan antara firman-Nya, dia buat main ayat Al-Quran dulu. Dia kata dalam hadis pun ada banyak, dalam Al-Quran pun ada banyak cerita tentang kelebihan ilmu yang bermanfaat. Dan antara firman-Nya adalah yang pertama, firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Itu ayat Al-Quran surah Al-Mujadalah boleh baca, Al-Mujadilah boleh baca, Al-Mujadalah boleh baca. Apa maksud Al-Mujadalah? Perempuan yang mengadu. Mujadalah ini turun ayat ni satu kes perempuan yang mengadu pasal suami dia. Kejap cerah, kejap pergi rojok. Kejap cerah, dia rojok. Dalam surah Al-Mujadalah, cerita panjang. Ada orang ni cerah satu talak, jenis panah barang. Orang lelaki panah barang, marah sangat, cerah satu talak. Dah cerah dah duduk seminggu, tak dan sehari, mikir belara, silap aku, rojok balik. Jadi bergaduh lagi, cerah ni, rojok balik. Dia jadi macam tu. Perempuan ni pergi mengadu kepada Nabi, turun ayat Al-Quran tu surah Al-Mujadalah. Ni pun kalau cerita panjang. Dalam ayat ni Allah kata pada dia, yarfa'illahu alladhina amanu minkum,
Maksudnya Allah Ta'ala akan mengangkatkan orang-orang yang beriman dari kalangan kamu itu, walladzina amanu walladzina utul ilma darajat, ialah orang-orang yang beriman, satu. Yang kedua, juga yang dikurniakan ilmu beberapa pangkat yang tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata pada orang yang aku angkat tinggi itu, manusia banyak di atas muka bumi ni, tapi manusia yang derajat tinggi, yang pertama Allah bagi dia beriman. Itu satu. Tak cukup dengan dia beriman, Allah tambahkan ilmu pada dia. Inilah orang yang paling tinggi derajat dia. Kenapa dia? Kerana ada orang yang beriman, Melayu, Islam, Tuhan dia Allah, tapi dia tak belajar, tak teringin nak belajar macam kita. Ada tak? Dia tak belajar. Dia beriman, tak jadi apa iman dia. Sayang, Allah dah bagi kepada dia iman, tapi dia tak pergi belajar. Orang yang beriman, yang Allah kata pada dia, walladzina utul ilma darajah, dahlah beriman, mereka juga Allah kurniakan kepada mereka beberapa pangkat yang tinggi, yakni orang yang ada ilmu. Pangkat yang tinggi di sini tuan-tuan, derajat yang tinggi, apa dia? Contohnya, orang yang duduk, contohnya duduk kat bawah dengan saya duduk atas kursi, pun beza dah dari segi pangkatnya. Bukanlah saya nak kata saya hebat dah, betul tak? Orang yang duduk di atas lebih hebat daripada orang yang di bawah. Syurga dia duduk ada tingkatan macam tu. Tu Allah bagi macam tu. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa dia ni? Kita kena ingat. Selalunya kalau ada ayat Al-Quran, kebanyakan ulama duk ambil pendapat dia. Kalau kita pergi Taif, kan? Pernah pergi Taif kan? Taif. Pergi umrah, pergi Mekah nanti, pergi Taif. Di Taif sana dia tulis itu Maktabah Ibnu Abbas. Semua selalunya travel pergi ziarah kat situ kan, kan? Di situ ada kubur dia. Siapa dia Ibnu Abbas ni? Sepupu Rasulullah. Masa kecil lahirnya Ibnu Abbas ni, mak dia bawa pergi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong doa kepada anak aku ni bagi jadi alim. Nabi ambil, Nabi tahnik, Nabi doa, ya Allah, Allahumma faqihna fid din. Nabi doa macam tu. Allahumma faqihna fid din. Wahai Tuhanku, fahamkanlah Al-Quran kepada budak ni. Alimkanlah dia dengan Al-Quran kepada budak ni. Ibnu Abbas, kalau kita baca kitab tafsir Al-Quran, kebanyakan orang ambil pendapat dia. Dia alim. Ibnu Abbas ni. Dia kata apa dia? Ibnu Abbas kata, apabila ayat tadi itu Allah sebut dalam ayat Mujadalah tadi, Ibnu Abbas kata, lil ulama'i darajatul fawqa darajatil mu'min bisab'i mi'ati darajah ma bainad darajataini masiratu hamsimi ati amin. Ibnu Abbas kata macam tu. Maksudnya, bagi sekalian ulama itu ada beberapa tingkat, ada beberapa darjat. Mengatasi pangkat orang mukmin sejauh 700 pangkat. Orang yang ada ilmu, satu ilmu kita belajar malam ni, dengan Islam yang sana pun Islam, tapi dia tak belajar ilmu agama. Kita juga Islam, tapi kita belajar ilmu agama. Jauh dia macam mana? Pangkat dia 700 pangkat, duduk dalam jauhnya, baru satu ilmu. Kata Ibnu Abbas apa dia? Maksudnya bagi sekalian ulama itu ada beberapa pangkat, mengatasi pangkat orang mukmin sebanyak 700 pangkat. Jarak antara setiap dua pangkat itu adalah 500 tahun perjalanan. Jarak dia satu pangkat. Kita ada berapa pangkat? Kalau kita jadi ulama, jadi orang yang menuntut ilmu, ada berapa pangkat? Ya? 700 pangkat. Dua pangkat
Jarak dia 2 pangkat saja dengan mukmin yang lain berapa? 500 tahun perjalanan. Maknanya tuan-tuan, orang yang berilmu ni dah masuk surga dulu dah. Depa ni tak boleh masuk lagi. Orang tinggal jauh dah. Geng hak belajar ilmu agama dah masuk surga lama dah. Duduk tidur dengan bidadari dah apa semua, duk bawa ke taman apa semua, depa tak boleh masuk lagi. Tu beza dia. Tu segi pangkat dah, begitu. Dan firman Allah Ta'ala yang kedua, ayat Al-Quran yang kedua, dalil yang kata ilmu, yang kelebihan ilmu yang bermanfaat tu, ayat Al-Quran yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Surah Al-Fatir ayat 28. Fatir maksudnya ciptaan Allah. Ya. Allah kata pada innama yakhshallah, sesungguhnya yang takut akan Allah itu min ibadihil ulama adalah di kalangan hambanya yang alim. Ni orang yang takut ke Tuhan. Dia sebut dia takut ke Tuhan tapi tak main mengaji. Kita duk mengaji nak sah ibadat, nak sembah Tuhan. Duk main mengaji nak cari ilmu ni apa dia? Nak kenal Tuhan. Tu orang yang beriman, orang yang tujuan menuntut ilmu. Kan? Cuba tengok satu lagi kita kena faham sini. Tadi dia sebut ulama, yang ni dia kata alim pula. Betul tak dalam kitab? Apa beza ulama dengan alim? Kita nak bagi tahu yang tu dulu. Kan? Kadang kita dia ulama tu. Kadang-kadang kita kata ni alim ni, dia ni alim ni. Apa beza dua benda ni? Kadang kita main tibai saja macam tu. Ulama ramai, baru boleh panggil ulama. Ulama maknanya lebih pada seorang tu baru panggil ulama. Kalau jumpa seorang-seorang, ni seorang je hak tukang duk ceramah tu, alim, dia seorang je. Alim panggil seorang. Kalau jamak dia panggil ulama. Kalau ramai dia panggil ulama. Kalau duduk depan kita mai mengajar kan, duduk depan kita kata itu ulama dah. Salah dia bagi segi bahasa kita. Dan dia seorang je panggil tu orang alim tu kan. Kita dah bantai je tu ulama tu. Padahal seorang je, ulama ramai. Lepas tu dia kata pendapat ulama. Betul tak? Pendapat ulama, jumhur ulama. Dia tak akan kata pendapat orang alim. Tak, pendapat orang alim seorang tak boleh, dia kena ramai. Tu dia panggil ulama. Allah kata apa dia? Sesungguhnya orang yang takut kat Tuhan tu, orang yang takut kat aku tu, Allah kata adalah orang yang alim. Mengaji, makin kita mengaji, adakah makin kita sombong? Tak. Makin kita mengaji, seminggu kita mengaji satu ilmu, rasa takut kat Tuhan. Dapat ilmu, rasa takut dengan Tuhan. Dapat satu ilmu, perbetulkan ibadat kita. Betul tak? Dia makin dekat, makin takut dengan Tuhan. Tu jangan jauh dengan majlis ilmu. Begitu. Habis itu. Kalau kita tengoklah dalam hadis, dalam kitab-kitab Imam Al-Ghazali yang besar-besar lah, dia tanya, dia kata samakah orang yang berilmu beribadat dengan orang yang tidak berilmu beribadat? Sama kan? Tak sama. Umpama orang Islam dengan orang kafir. Dia jawab macam tu. Dia kata yang geng yang tak mau menuntut ilmu agama ni, dia kira pergi kerja balik makan. Itu je. Samakah kalau dia pergi sembahyang Jumaat, samakah dia ni dengan orang yang tidak ada ilmu dengan ada orang yang ada ilmu? Kalau dia beribadat, sama-sama beribadat, sama-sama sembahyang Isyak, tapi seorang tak ada ilmu, seorang ada ilmu, samakah? Imam Ghazali kata tak sama. Beza dia antara timur dan barat. Apa dia? Maksudnya tak terima, Allah tak terpakai. Walaupun dia ambil ibadat dengan sempurna, tak ada ilmu, dia main ikut orang semata-mata, tak jadi juga. Itu antara timur dan antara Islam dengan kafir. Siapa sebut? Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab dia banyak kali. Mananya tentu apa dia? Ilmu agama kita duduklah sementara nak sembahyang Isyak. Bukan lama. 24 jam Allah bagi kepada kita. Sejam je, sejam lebih. 23 jam lagi masa kita untuk dunia.
Takkan sejam tak boleh. Mana kita nak jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat esok? Aku tak ada masa, aku tak ada masa. 24 jam, sejam je. 23 jam lagi hang nak buat apa? Kalau hang kata tak dan masa 23 jam tu hang nak buat apa? Sejam je. Pun tak boleh. Manusia lalai. Lepas tu nak kata Allah zalim, nak kata Allah ni zalim, tak boleh. Allah dah bagi cukup masa. Allah dah bagi peringat kita tentang masa. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Manusia ni manusia duk suka duk rugi masa dia. Masa aku bagi cukup, tapi mereka tidak manfaat dengan masa itu. Dan antara hadis pula, kita tengok hadis pula. Hadis yang berkaitan kelebihan ilmu yang bermanfaat. Nombor satu, sabda Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Yang selalu kita duk dengar ustaz-ustaz duk ceramah. Betul tak? Al-ulama, Nabi kata al-ulama warasatul anbiya. Maksudnya sekalian ulama itu mewarisi sekalian anbiya, sekalian nabi-nabi, sekalian rasul-rasul. Maksudnya macam mana tuan-tuan? Kita faham daripada hadis ni, Nabi ni dia kata dia tak tinggal harta ni kepada kamu. Dia tak tinggal kereta, dia tak tinggal, dia wafat, dia tak tinggal kepada kita umat dia tak tinggal harta, dia tak tinggal mah, dia tak tinggal duit kepada kita, tapi dia tinggal ulama. Kita pewaris boleh ambil. Kalau seorang ayah mati, harta ni nak dapat kat siapa? Waris lah. Waris. Tiba-tiba wafatnya Rasulullah, dia tak ambil harta yang Nabi SAW tinggal ni. Waris dia. Sayangnya orang ni. Ulama umpama pewaris Nabi. Kita ni lah. Nabi kata dalam satu hadis lain, Nabi kata apa dia? Kamu jadilah 3 golongan wahai umat aku. Nabi pesan. Hadis ni satu pandangan ulama kata hadis ni Nabi dah dekat nak wafat. Nabi pesan pada kita 3 benda. Nabi kata apa dia? Yang pertama, wahai umat aku, jadilah ulama. Kerana Nabi dah sebut al-ulama warasatul anbiya. Kamu jadi ulama, kamu adalah waris aku. Nabi kata. Mana orang yang terdekat itu? Kan? Kamu kalau kamu jadi ulama, kamu adalah waris aku. Pewaris Nabi. Nabi kata. Yang pertama, wahai umat aku, jadilah ulama. Kalau kamu tak boleh jadi ulama, susahlah kami dengan kerja kelang, dengan bawa lori, hidup niaga ni, susah nak jadi ulama ni. Nabi kata, jadilah golongan yang kedua. Apa dia golongan yang kedua? Golongan yang kedua yang pergi kerja pagi malam, bawa kitab pergi surau masjid, belajar ilmu. Ni golongan yang kedua. Nabi kata kamu kena jadi golongan yang kedua. Kalau kamu tak mampu, tak boleh jadi golongan yang pertama, ulama memang tinggi hebat sangat, tak boleh, kan? Jadilah golongan yang kedua. Golongan yang kedua ni apa dia? Pergi kerja dunia macam biasa, macam kita hari ni, bawa kitab pergi. Balik kerja nanti bawa mana-mana masjid, surau mengajar ilmu agama, pergi belajar. Tak boleh juga, ulama pun tak boleh, belajar pun tak boleh. Sibuk aku ni, sibuk dengan harta dunia banyak, tak sempat nak pergi masjid surau, tak sempat. Nabi kata tak apa, jadilah golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ni golongan yang macam mana? Golongan yang mendengar ilmu agama. Kat dapur sambil potong ikan, dengar ceramah video Ustaz Azhar, ceramah agama ustaz-ustaz yang kita minat. Dengar juga, bagi dengar juga di telinga kita tentang agama. Dia panggil mengaji dengan telinga, kan? Sibuk semualah kita tak lepi. Takkanlah nak dengar pun tak boleh kot. Hari ni macam-macam ada, YouTube macam-macam ada. Nak aja hukum apa? Google, YouTube macam-macam. Tak mau dengar juga. Pergi dengar cerita lagu, tengok Raja Lawak boleh. Nak dengar hak ni pun tak boleh. Nabi kata ni. Jadilah orang yang mendengar. Jadi 3 golongan yang ketiga. Kemudian Nabi kata pada, janganlah kamu jadi golongan yang keempat. Golongan yang keempat apa dia? Ulama dia tak mau jadi,
belajar ilmu agama pun dia tak mau, dia kira kerja je, nak dengar pun tak mau, dengar pun tak mau. Jadi golongan keempat, jangan jadi golongan yang keempat. Lembusan. Tuan-tuan, jadilah kita ni pewaris dia. Ambil golongan yang kedua tadi, apa dia? Belajar ilmu agama. Kalau tak sempat, tak apa, kita kan ada kerja masing-masing. Sekali-sekala ambillah golongan yang ketiga ni. Dengar juga dalam kereta, buka ceramah agama. Duduk kat rumah, sebelum nak lelap mata kita dengar ceramah agama, dia mudah lena. Begitu. Nah, jadi waris Nabi kita ni. Begitu. Ni hadis ni selalu ustaz-ustaz duk bawa. Hari-hari kita dengar, tapi pengajaran tak ada juga. Tak mau dengar macam tu. Nah, satu lagi hadis kita baca. Dan yang kedua, dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalun nas al-mu'minun ulama, masya-Allah, alladhi inihtiha tija ilaihi nafa' wa inistu'niya anhu aghna nafsah. Nabi kata macam tu. Nabi kata apa dia? Manusia yang paling afdal, manusia yang paling tinggi, manusia yang paling hebat. Nabi kata apa dia? Al-mu'minul ulama. Lah mukmin, orang Islam yang alim. Orang Islam yang alim. Alladhi inihtija ilaihi nafa'. Jika orang berhajat kepadanya, kepada orang alim, nescaya ia memberi manfaat kepadanya, kepada orang yang berhajat. Untungnya jadi ilmu, jadi orang yang pandai. Kalau kita jadi orang yang pandai, orang berhajat pada kita. Imam, buat tahlil sikit, berhajat. Kita pandai baca tahlil, berhajat tak? Berhajat. Tu guru ajar sikit kami tentang qiraat bacaan. Orang sentiasa berhajat pada kita. Apabila kita ajar aja, pahala berlipat kali. Ni macam ni lah kita baca kitab yang Syekh Abdul Somad Al-Palembani tulis ni. Bukan kata saya saja yang baca, bukan kata kita di sini saja yang baca. Tak tahu seluruh dunia ni baca kitab dia. Pahala banyak orang. Allahu Akbar. Satu huruf dia tulis tak tahu berapa banyak pahala. Belum lagi ilmu yang bermanfaat. Daripada ilmu ni orang dapat tahu. Saham, skim cepat kaya akhirat dia tak tahu berapa banyak pahala dia. Yang ni dia panggil wali, kekasih Allah. Diletak kekasih Allah, orang yang Allah kasih, gitu. Dan jika orang tidak berhajat kepadanya, kepada orang alim, kalau orang tak berhajat, kalau orang awam tak berhajat, nescaya ia memperkayakan dirinya, dia tetap kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia belajar ilmu agama, orang tak panggil pun ceramah dia, orang tak panggil pun, dia tetap kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Yakni jika orang tidak memerlukan kepadanya, nescaya ia tidak memerlukan daripada mereka. Kalau orang tak berhajat pada dia, dia tidak berhajat pada orang lain. Orang lain nak berhajat. Tengok, kalau ada satu ustaz mengajar, orang tanya hukum. Ustaz, hukum ni macam mana? Hukum ni macam, orang berhajat pada dia. Besar tak pahala? Besarnya pahala. Itulah Nabi kita, jadilah orang yang belajar ilmu agama. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tengok sikit ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang ketiga, aqrabun nas min darajatin nubuwah al-ulum ahlul ilmi. Maksudnya manusia yang paling hampir, manusia yang paling dekat kepada derajat kenabian itu ialah ahli ilmu. Selepas daripada Nabi, para Rasul, hebatlah geng ni, masuk syurga tak tahu syurga apa, dapat masuk syurga yang paling tinggi. Lepas daripada geng ni, lepas daripada Nabi, Rasul ni, siapa yang paling afdal? Ni orang yang ada ilmu, orang yang ada ilmu. Tuan-tuan, kenapa tak sebut malaikat? Manusia mulia lagi daripada malaikat kalau manusia tu berilmu. Kenapa dia? Kerana manusia diuji dengan nafsu dan syaitan. Malaikat tidak diuji dengan nafsu, hanya akal semata-mata. Kalau dia sujud sampai kiamat, iyalah dia tak ada nafsu, dia iblis tak boleh godok dia.
Tak apalah dia boleh sujud sampai kiamat pun. Kita macam-macam benda Allah uji kepada kita. Dengan anak pinak, dengan harta benda, dengan nafsu. Nafsu sentiasa duk tarik kita pergi buat maksiat. Mai pula geng satu lagi, syaitan, tan seri ni duk goda kita. Iman satu saja duk lawan kita. Tapi kita tetap lawan. Oh, number one kita daripada malaikat. Itu mulia. Manusia ni mulia. Kerana mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang duk cakap kata Nabi berguru dengan Jibril, kan? Jibril adalah guru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita mengaji ilmu tasawuf ni, Jibril bukan guru. Nabi Muhammad guru kepada Jibril. Tapi kebiasaan orang awam ni, Jibril buat turun ayat. Betul tak? Jibril buat turun ayat, Nabi belajar. Tak? Jibril sebagai khadam kepada Rasulullah saja. Jibril sebagai khadam, dia kena turun buat mai. Begitu. Dalilnya kita tengok. Jibril, kita cerita Isra' dan Mi'raj itu kan. Jibril boleh naik sampai sampai mana? Ke langit, sampai Sidratul Muntaha saja. Nabi mustawa Hadratul Kursi. Kalau Jibril ni guru kepada Nabi, macam mana guru boleh duduk tingkat bawah daripada murid? Kan? Tapi orang awam ni, Jibril buat batu rayaan Nabi berguru. Dah, Jibril sebagai khadam kepada Nabi. Mulianya Nabi kita. Kita turut mulia. Kenapa? Waris dia. Tapi kalau tak jadi pewaris, tak mulia kami. Lebih hina daripada binatang. Pasal apa? Allah bagi akal untuk kita berfikir. Manusia Allah tidak bagi akal kepada dia. Lebih teruk manusia yang tidak belajar ilmu agama, manusia yang tidak kenal Tuhan, manusia yang jauh dengan Al-Quran, manusia lebih teruk lagi daripada binatang. Begitu. Nah, satu lagi. Lepas tu kita masuk tajuk baru sebab nak sampai ke pasal yang kedua tu. Satu lagi. Nabi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yafa'u yaumal qiyamah anbiya summal ulama summas syuhada. Nabi kata macam tu, yang memberi syafaat pada hari kiamat itu. Tengok hebat dia. Ni kata orang yang menuntut ilmu. Tu yang dia kata kelebihan orang yang menuntut ilmu. Tajuk pasal yang pertama tu, dia bagi tajuk apa dia? Kelebihan orang yang menuntut ilmu. Apa kelebihan dia? Nabi kata yasfa'u yaumal qiyamah. Di hari kiamat nanti apa dia? Mereka ni, orang yang ada ilmu ni, dia boleh bagi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, al-anbiya, yang boleh bagi pertolongan kepada orang lain di hari kiamat nanti siapa dia? Para nabi. Boleh tolong. Yang ketiga apa dia? Summas syuhada, orang yang mati syahid perang fisabilillah, boleh bagi pertolongan di padang mahsyar kepada orang lain. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, guru boleh tarik anak murid masuk syurga. Itu maksud dia. Guru boleh tarik. Lepas tu kita kena rapat dengan guru, kena belajar dengan guru, kena berguru. Jangan duk belajar dengan YouTube. Itu sampingan saja, sambilan saja. Kita kena berguru. Sama kah kita belajar dengan ilmu agama, duduk majlis ni, dengan belajar dekat rumah? Tak sama. Antara bezanya apa dia? Kita duduk dalam rahmat Allah. Kita dah beritahu dah dulu, malaikat sayyarah turun mai duduk dengan kita sekali, minta doa, tulis nama kita, setiap nafas kita hembus, ditarik, dihembus, semua ditulis, dikira. Malaikat sayyarah minta ampun dosa, minta bagi pahala kepada kita. Sama kah orang belajar hak di YouTube dekat rumah? Tak dapat apa. Ganjaran ni tak dapat. Begitu. Nah, dalam ayat tu dia kata apa dia? Yasfa'i yaumal qiyamah, guru boleh tarik anak murid pergi masuk syurga. Boleh bagi syafaat. Syafaat pertolongan. Tu Nabi kata, yasfa'u yaumal qiyamah, orang yang ada ilmu boleh memberi manfaat kepada orang lain di hari akhirat nanti, ketika manusia susah ketika itu. Susahnya manusia ni di padang mahsyar, Nabi kata apa dia?
jam kuburah 9 pirah. Ini cerita. Habislah. Nabi kata apa dia? Susahnya manusia di padang mahsyar nanti, duduk di padang mahsyar ni, manusia ketika tu Nabi kata azab yang amat sangat tak boleh tahan, lama-lama bersepang sama-sama dia. Kata satu kumpulan ni, dia kata macam ni lah. Ni penduduk-penduduk di padang mahsyar. Manusia ketika itu, tak boleh jadi kita kalau duduk macam ni, duduk kena azab ni. Jom kita pergi cari siapa-siapa boleh tolong kita ni, boleh bagi lepas kita ni azab di padang mahsyar ni. Itulah kes kata, jom kita pergi cari Nabi Adam. Dia bapa bagi segala manusia. Pergi kepada Nabi Adam. Nabi Adam kata, aku pun ada masalah. Kes makan buah dalam syurga lah, aku pun nak kena setan dengan Tuhan, aku pun tak boleh tolong apa. Ni kita pernah dengar dekat cerita ni. Satu-satu pi Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, semua tak boleh tolong. Memerlukan pertolongan yang amat sangat, kerana susah di padang mahsyar tu, tak boleh tahan. Akhir last sekali dia berkata, cuba pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbondong-bondong pergi, wahai Muhammad, engkau adalah Habibullah, kamu adalah kekasih Allah, tolonglah bagi lepas kami di padang mahsyar ni, kami tak boleh tahan di padang mahsyar ni, azab yang amat sangat. Matahari duduk setingkai, air tenggelam dalam peluh sendiri, macam-macam berlaku di azab ni, macam-macam di mahsyar ni jadi pada kami, tak boleh tahan. Nabi SAW tak boleh dengar dengan umat dia, tuan-tuan. Nabi sujud di padang mahsyar. Nabi sujudnya pun kita dah cerita dalam Isra' dan Mi'raj, Nabi sujud juga. Allah tengok Nabi sujud, Masya Allah, wahai Muhammad, irfa' ra'si, mintalah apa yang kamu nak minta. Macam mana itu kita cerita. Nabi kata pada, wahai Tuhanku, selamatkanlah umat aku ni, umat aku yang paling ramai sekali di padang mahsyar, mereka susah, selamatkanlah umat. Allah bagi sebahagiannya pergi duduk di bawah teduh aras, nak masuk syurga. Tengok-tengok ada pertolongan. Macam kita hari ni lah, ada dapat bantuan tu, ada dapat, hang dapat lah, aku pun nak pergi minta orang gitu. Jadi betul kan, hang dapat berim, dapat berim, aku tak dapat, hang tak minta, pergilah minta. Mai lagi satu kumpulan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, tolonglah kami bagi lepas di padang mahsyar. Nabi sujud kali yang kedua. Sama juga Allah tengok Nabi SAW sujud, irfa' ra'si ya Muhammad. Sayangnya Allah tak boleh tengok Nabi Muhammad sujud. Angkat, mintalah apa yang kamu mau. Wahai Tuhanku, ada lagi golongan umat aku ni, bagilah lepas mereka daripada azab mahsyar. Allah lepaskan, dua kumpulan dah lepas. Geng lain hadapih lain pula, tengok-tengok, ada lagi, pergi minta Nabi. Kali ketiga sama juga. Kali ketiga pun Nabi minta lagi, Allah lepas kali ketiga. Geng yang keempat ni tengok kali ketiga, nak main lagi. Kali keempat Nabi SAW sujud, angkat kepala. Allah kata, wahai Muhammad, mereka itu, kumpulan-kumpulan itu, kumpulan yang keempat ini, aku sudah tertulis di Lauh Mahfuz, mereka kena masuk neraka. Tuan-tuan, korang-korang yang kita ambillah golongan yang keberapa, kita tak kisah. Kan? Lepas daripada mahsyar, jangan sentuh api neraka. Sakit tuan-tuan, api neraka ni azab bukan bandingan. Buat contoh di dunia, tak ada bandingan. Tak ada bandingan. Kenapa Allah buat macam tu? Kan kita dah mengaji mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalahan Allah Ta'ala ni dengan yang baharu, zat, sifat, perbuatan. Ni tiga, dengan tiga ni perbuatan. Apa perbuatan ni? Azab Allah tak sama dengan azab manusia di atas dunia ni. Api yang nak bakar manusia di akhirat pun tak sama. Kan kita dah pernah dengar api dalam neraka 70 kali ganda daripada api dunia ni. Allah buat tak sama kerana tak bagi beza dengan manusia. Manusia ada yang bunuh bakar dengan api, ada. Kalau Allah bagi api yang sama, api neraka pun panas macam tu, api dunia pun panas macam tu, derajah dia sama, perbuatan Tuhan. Sampai macam tu Allah tak bagi sama. Tu yang kata apa dia? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak sama Allah Ta'ala ni. Dari segi azab pun tak sama. Azab macam mana? Asalah tengok. Kalau berani nak masuk neraka, pergilah minum arak ke apa, kalau tak ingin nak masuk neraka.
Tak boleh tuan-tuan. Azab yang amat sangat. Kalau kita baca dalam kitab Al-Yawaqid yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, takut kita, getar tangan. Azab tak semayang, azab dia sekian. Dan perkakas alat-alat azab tu. Orang yang tak semayang, orang yang tak bayar zakat, dia ada alat-alat azabnya tu. Dia cerita satu alat-alat tu, macam mana alat tu. Takut kita tuan-tuan. Apapun kita dosa banyak kepada Allah, kita sentiasa menerima nikmat daripada Allah. Wallahu alam. Nanti akan datang kita sambung pasal yang kedua, kelebihan penuntut ilmu yang bermanfaat. Dia duk cerita lagi kan tentang kelebihan penuntut ilmu manfaat. Kemudian kenapa saya tak ajar lagi tentang zikir tu? Kerana saya tak sampai lagi kat sini. Ada tempat-tempat dia. Kalau kita mengaji sampai kat sini, baru saya ajar kaedah zikir qalbu. Tu sebab tu kan jangan kata ustaz ni kedekut pula nanti. Kan? Kita tak mau lagi. Bagi faham elok-elok dulu, baru kita zikir qalbu. Sekali lagi zikir qalbu, tak faham tentang agama ni, tentang zikir qalbu, sekali dia berasal. Bahasa lain macam, aku dah zikir qalbu kan, bahasa hebat dengan apa. Apabila kita main zikir qalbu, dia ada perubahan. Yang ni zikir lisan mencucikan amalan zahir, zikir qalbu mencucikan amalan batin. Kita rasa tak semayang ni dia macam satu, tak boleh senang duduk kalau zikir qalbu. Zikir qalbu ni tuan-tuan, tidur malam ada benda duk kejut dia. Tu saya kata jangan bagi law ni, tak boleh saya lagi tidur main ilmu apa ustaz ajak kat kita, hadam mana ni, jin mambang kuning ke mambang merah ke apa ada. Lepas tu saya kata kena bagi ready dulu baru boleh. Tuan-tuan sedar saja apabila tuan-tuan rasa zikir qalbu ni, tuan-tuan rasa kan, sedar aja pukul 2, pukul 3 hati la ilaha illallah, mulut tak sebut tapi hati dia bergetar bunyi macam tu. Cerita tak erti, cuma rasa dia. Kipas rumah kita kotor, habuk banyak, buka nombor 3 pun tak rasa pasal habuk banyak. Pergi bersih dulu kipas, buka nombor 1 je, berasa pada kita. Kita faham sudah lah macam tu. Ni rasa dia tu. Kerana hati kita kotor. Hati kita ni kotor banyak. Cerita macam mana pun rasa nak cerita tak hati tuan-tuan, rasa hati lah. Sampai ke satu tahap ada dalam ni, kita tengok muka surat berapa je. Saya bagi tahu dululah. Nanti kita mengaji, saya akan cerita secara detail di sini. Muka surat berapa? Ambil daripada muka surat 293 sampai dia cerita tentang bab zikir. Ya, kemudian dia buat hadis-hadis bermacam hadis daripada 293. Nah, dia buat hadis yang kata sayyarah tu sampailah kelebihan orang yang berzikir qalbu ini, dia ada 35 kelebihan. 35 kelebihan. Semua setiap satu kelebihan dia buat mai hadis, dia buat mai ayat Al-Quran. Takut kita saat kita percaya zikir qalbu mai rasa macam ni betul ke ni, dia buat mai ayat Al-Quran, takut kita tak percaya. Banyak kelebihan-kelebihan dia. Ada 35. Ni dalam kitab kecil. Kitab besar lagi banyak. Tu kitab Fadilat Amal tu. Fadilat Amal tu ada 54 ayat Al-Quran duk cerita tentang qalbu. Siapa pernah baca? Siapa dah baca kitab ni? Kita buat apa dia? Taklim. Kita panggil kan? Taklim. Orang tablik dia tahulah. Dalam kitab tu. Hadis tak tahu berapa banyak. Tu. Sebelum nak keluar tablik, nak bagi rasa zikir qalbu dulu. Hari ni orang tak zikir qalbu. Keluar tablik 40 hari, 4 bulan, balik mai rasa lain. Ni masalah. Allah tak tengok kamu keluar 40 hari. Ni qalbu kamu bersih ataupun tidak.
Wallahu a'lam, minta maaf ceramah makin panjang dekat sini kan, sejam lebih, sejam 10 minit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bi jahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Ya Allah, ya Tuhan kami, alimkanlah kami dengan tafsir Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alimkanlah kami dengan ilmu fardhu ain, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Dosa yang sengaja, dosa yang tidak sengaja, dosa yang kami nampak, dosa yang kami tidak nampak, ya Allah. Kami banyak berdosa padamu, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah kesemuanya dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau selalu ingat pada kami, tetapi kami jarang ingat padamu, wahai Tuhan kami. Bersihkanlah qalbu kami dengan nur Muhammad, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah nur qalbu kami dengan nur Muhammad, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah qalbu kami dengan nur Muhammad, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah taufik dan hidayah kepada anak cucu kami pula, ya Allah. Fahamkanlah ilmu agama kepada mereka, ya Allah. Jadikanlah mereka orang yang salat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah taufik dan hidayah kepada penduduk kami khususnya, ya Allah. Berilah faham agama kepada mereka, ya Allah. Gerakkanlah, gentarkanlah hati mereka untuk datang ke surau ini salat secara berjemaah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mereka saudara kami, satu agama dengan kami, ya Allah. Bantukanlah mereka, ya Allah. Janganlah Engkau uji mereka dengan perkara yang berat sehingga mereka lalai daripada mengingatimu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah lidah kami ini sentiasa berzikir padamu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah qalbu kami ini sentiasa ingat padamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami yang sangat berjasa pada kami, ya Allah. Tempatkanlah roh mereka di kalangan orang yang soleh, orang-orang yang beriman, ya Allah. Ya Allah, sekiranya ibu bapa kami masih hidup, panjangkanlah umur mereka, berilah kesehatan kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkenankanlah permintaan kami yang dhaif, yang kami yang miskin, yang hina ini, ya Allah. Ya Allah, kami banyak berdosa padamu, ya Allah. Ringankanlah tulang kami untuk bangun solat malam, tiap-tiap malam sunat taubat, ya Allah. Kami banyak dosa padamu, ya Allah. Jangan ditambahkan lagi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, cukuplah dengan dosa yang ada pada kami selama ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.